المقربين بجاه سيدنا محمد خاتم النبيين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا أيتها المسلمات اتقوا الله فقد فاز المتقون. Alhamdulillah, kemana marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah melalui kita dapat teruskan kuliah kita. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita hidayah taufiknya, mengajarkan kita mengajarkan pahalanya, mengampunkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, mengangkat mudarat dan menimpa kita, serta demi kita keampilan dan keselamatan yang teruskan yang sempurna untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita, insyaAllah. Tuan berbuat kepada Allah SWT dan kita tak jumpa malam, kita berjumpa tapi kita bersenang lebih balik. Maka boleh berjumpa balik dan kita berjumpa juga setelah kita selesai bulan 12 yang lalu berkaitan dengan cara memelihara diri dan ahli keluarga daripada api neraka Allah. Maka pada malam ini pula kita beritahu cara bagaimana nak mengelakkan diri kita daripada dikuasai oleh syaitan. Based on ayat 150, ayat 90, ayat 99, 198, 191, 3 ayat surah An-Nahl, surah Lebah. 3 ayat ini menjelaskan kepada kita siapa yang mampu dikuasai oleh syaitan dan siapa pula yang tidak mampu syaitan menguasai mereka. InsyaAllah kita baca ayatnya, kemudian kita tengok tafsirannya. Ayat 14, 100 surah Lebah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud dan apabila kamu hendak membaca Quran, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang dilecehkan. Sesungguhnya, ayat 99, syaitan itu tidak ada kekuasaan, yakni tidak mampu menguasai mereka-mereka yang beriman dan mereka-mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka, yakni Allah. Sesungguhnya penguasaannya ke atas mereka-mereka yang mengambilnya sebagai pemimpin, yatawallawna, dan mereka-mereka yang mengambilnya, mensyirikkannya dengan Allah, mengambilnya, mensyirikkan dengan Allah Ta'ala, yakni mengambilnya berkongsi dengan Allah Ta'ala. Hadilah yang
akan menjadi bahan mainan kepada syaitan apabila manusia dalam ayat 1 mengambilnya sebagai pemimpin dan mengambilnya sebagai pengungsi terhadap Allah Ta'ala. Surah yang ke-6, surah Al-Nabi. Tuan-tuan, dalam ayat pertama kita melihat beberapa perkara. Nombor 1, hukum. Nak baca Quran, baca Al-Quran. Apa hukumnya? Kalau satu pendapat Al-Zahiriyah, dia pakai pada zahir ayat kullu amrin lil wujub. Setiap perintah adalah wajib. Maka siapa yang kata baca Al-Quran, baca Quran wajib, dia tak baca dosa. Bagi kita, Imam Syafi'i dan Ustaz seumpama dengannya menyatakan yang sunat. Perintah Allah, tapi perintah di sini tidak menunjukkan secara putus jazam, yakni perintah yang tidak menunjukkannya sebagai wajib, tetapi sebagai adat, memperelokkan, mempergandakan, memperolehi pahala lebih. Bukan kata dapat pahala langsung, bukan dapat masalah, tetapi baca Alhamdulillah ketika kita baca Quran adalah merupakan sunat, dia masuk dalam bab adat. Jadi bila beradat ni, maka lebihlah dapat pahala lebih dari Allah Ta'ala. Taklah sampai dapat dosa kalau kita tinggal baca Alhamdulillah ni. Pun begitu, kalau yang pakai pendapat kata wajib, dia berdosa kalau tak baca. Maka dia perkenalan dipakai baca sama ada permulaan ayat, surah ataupun pertengahan surah, pertengahan ayat, mesti didahulukan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dipanggil kalimah ini apa? Ta'awuz. Ta'awuz. Bila kita ta'awuz, makna ta'awuz maksud atau perintah keadaan. Baca Alhamdulillah rahmat. Baca Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada kita dulu tuan Ustaz saya di Makkah dulu. Dia marah kita bila muak kita astagfirullah. Dia kita baca Alhamdulillah sekarang sebelum dulu dia maka dia baca astagfirullah. Saya Alhamdulillah minasyaitonir rajim, zikir yang betul bila kita muak minta hidung pada setan masuk dalam mulut. Pergi sampai dalam perut kita, sambil baca Alhamdulillah. Dalam hadis dalam diajarkan itu. Kena sabar juga relevan. Sebab bila kita muak tu mengenal dengan ibu, kalau kita tak baca Alhamdulillah, dia terkam masuk dalam mulut kita. Dia kata baca Alhamdulillah, insyaAllah kita. Yang kita astagfirullah bersama bukan dosa mak. Jadi kita betul cerita dia kata dipakai betul ada malam ada tujuan nak pakai Alhamdulillah, pakai astagfirullah dua tidak salah. Dia kata nak baca Quran, bila hendak baca Quran minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang dirja. Nombor 2 nak minta lindung dengan Allah. Bangsa dari syaitan ni tak boleh minta lindung dengan syaitan juga. Dia kena lebih power pada dia. Tapi itulah Allah Ta'ala kata ulama, dia tak buat kita, bukan dia buat kita, bukan dia buat dia. Dan dia berada dengan Allah Ta'ala, Allah yang buat dia tak nampak Allah. Maka sudah pasti bila kita minta lindung hak lebih daripada dia Allah itu boleh lindung kita. Kalau kita minta dengan dia juga tak ada apa. Kalau kita lindung setan dengan setan, ubat setan dengan setan juga tak juga. Sebab sama antara
Maka dia kata minta lindung dengan Allah itu ialah perlindungan yang munasabah, yang mampu diberikan oleh Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala lebih pada dia ini. Kalau dia dengan kita, dia lebih pada kita, dia nampak kita tidak nampak dia. Dia dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala lebih lagi. Sebab Allah Ta'ala nampak dia tak nampak Allah Ta'ala. Munasabah minta lindung dengan Allah daripada syaitan yang kejam. Yang ketiga, kejam, yang ditutup, yang dilaknat, rojim kita kata, yang dilaknat, rojim. Makna kata syaitan, bangsa ini kena rejam, kena laknat, kena tadi, kena lontar, tak boleh berkawan, tak boleh buat geng, tak boleh buat sahabat. Allah Ta'ala beritahu kepada kita sesiap jenis jari bangsa yang tak boleh kita buat geng, tak boleh buat sahabat, tak boleh buat kawan. Itu Tuhan beritahu terang-terang dalam ayat di surah An-Nahli ayat 98. Bangsa kata syaitan ni, bangsa kata iblis ni bukan jenis bangsa boleh buat geng, boleh buat kawan. Syaitan dia kita nak bahas dia ni apa dia suka mencipta manusia orang turun maka tentang ulama tafsir kata syaitan ini kuat tak? Syaitan maknanya ialah ba'idun minal haqqi, satu yang jauh daripada kebenaran. Makna kata orang yang menjauhkan diri, syaitan atau iblis yang menjauhkan diri, jin yang menjauhkan diri daripada kebenaran, orang yang menjauhkan diri daripada kebenaran, Allah Quran bilang ya syaitan satu minal jinnati wan nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membahwahkan dada-dada manusia, terdiri dari kalangan jin dan manusia. Syaitan yang memwaswaskan, meragu-ragukan dada-dada kita. Kadang-kadang dalam untuk manusia meragukan kita dengan hadis, ragukan kita dengan Quran, ragukan kita dengan Islam. Dalam bentuk manusia yang dihasut oleh jin yang berwatak syaitan. Manusia tak berwatak syaitan, terima hasutan itu, dia turun semua kipik untuk orang jadi wah-wah dengan Quran, wah-wah dengan hadis, wah-wah dengan Islam, wah-wah datang. Jadi makna syaitan ba'idun minal haqqi, makna yang satu watak yang Allah telah kepada mana-mana individu baik jin baik manusia yang membelakang dan menjauhkan diri daripada kebenaran. Dalam masa yang sama, kebenaran itu adalah Allah. Al-Haq makna nama Allah. Bangsa kata syaitan dia jenis tak mau kepada Allah Ta'ala, lari menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala, ba'id, jauh daripada Allah Ta'ala. Siapa yang berwatakkan watak demikian, maka gelaran Quran angkat bukan kalian syaitan. Syaitan. Baik. Asalnya Allah Ta'ala ayat dalam spesifikkan kita ketika nak baca Quran. Allah tak kata kita nak buat benar-benar ni.
Cuma Nabi mention bila nak buat hubungan lelaki, kita dulu boleh suka tu Nabi hadis. Tapi dalam Quran Allah Ta'ala kata bila nak baca Quran kita dulu daripada setan yang ini. Fa'idha qara'ta al-Quran fasta'iz billah. Sebab ini kata tafsir kita kunci dia tu. Tahlilkan, kita tahlilkan yang kunci. Pertama, Quran dan bawa kepada hak, Iblis dan bawa kepada batil. Sebab itu dia Allah Ta'ala suruh kita lihat itu. Dia boleh kacau daripada baca sampai kepada faham, sampai kepada yakin. Dia lakukan. Mula-mula dia akan bagi kita pandai baca. Orang lain baca, dia bagi tak faham. Yang faham, dia bagi silap faham. Banyak perintah dia akan kacau. Yang silap faham, dia yang sesat. Yang tak faham, dia seronok tepuk tangan. Yang dah faham, yang dah seronok baca, dia hasut bagi jadi riak. Tak jadi terpakai Allah hadis Nabi kata 3 orang bangkit di akhirat esok tak boleh masuk surga. Seorang qari yang baca Quran sedap kabir tapi nusuk neraka. Pasal dia kata dia baca Quran kerana Allah. Allah kata orang yang tak pandai baca dia nanti hasut bagi jadi tak terpakai yang telah tak ada. Itu apa dalam hadis orang kata orang ulama nama apa dia kata kita kalau buat amal tak ikhlas adalah umpama kita mengisi poket kita dengan batu. Boleh pakai batu kerikil bukan saja tapi tidak kita dalam pokok batu, kita dalam pokok bin yang berpahala yang kita dalam guna dalam trade currency di sana. Maka tuan buat sekalian dia dahulu dari segi itulah yang pada macam dia kata kita dengan cara macam mana dia tak suka bagi kita faham, dia suruh kita ambil ilmu-ilmu yang bersangkut dengan kulit saja orang tajwid pun tak sangka-sangka ulun sampai tak habis-habis ngaji tapi makna tinggal tak ngaji. Kata ulama Allah Al-Haddad kata Al-Marhum rahimahullah, orang yang dapat kita bagi tuan dia tak baca itu orang jahil. Dia dapat kita daripada tuan dia bagi dia kiriman bentuk kitab, dia pegang kitab tu dia tak usik langsung baca benda, suruh orang baca benda, pergi ngaji benda, pergi tanya benda. Dia adalah orang jahil yang tak tahu hukum hakam kerana tak mau usaha. Macam itulah orang yang dapat Quran tapi tak mau belajar, tak mau faham, ambil mengalir, maka dia itulah orang yang dikatakan jahil kerana buat sendiri, buatan sendiri komit. Bukannya mana-mana. Kalau tuan tengok Iramli Sudi dengan hadis bicara ni nak baca sobat Cikgu Salamah tunjuk kita mun tak erti bicara ni dia baca sah bagi maha tempat yang bila syaitan ni pasal baca Quran
minta minum pula. Kita jangan bersama. Bersama ni. Halai kita ada semua macam tu bilang. Bila main macam buat cabaran ada besar macam Quran. Mau tak minta lindung pada Allah, tak mampu kita baca. Kalau mampu baca, dia bagi kita bagi salah dari segi pemahaman. Kalau faham dia bagi kita wah-wah juga. Ngaji, wah-wah. Universiti, wah-wah. Dapat PhD betul, wah. Bila tanya hukum hakam orang boleh nak dibuat, ada yang kata tadi. Dia profesor betul, PhD. Nambah lawah hari, pakai lahan yang kita. Nampak profesor kata tadi, nampak doktor kata tadi, dia akan kata boleh. Nampak? Boleh tak? Itu bila dia betul buat sesat. Itu yang kita bicara Allah bilang. Itu dia boleh pergi sampai Tuhan. Yang itu sebab Allah Ta'ala suruh nak baca Quran, minta lindung pada sungguh-sungguh supaya al-haq itu diperoleh oleh kamu dan batin itu dapat dijauhi oleh kamu. Baca Quran tapi batin tak jauh tak terangkan. Tidak apa. Baca Quran bagaimana cara dan sebagainya orang tak jaga oleh Allah. Tak terangkan. Dosa. Batu tuan-tuan dan puan sekalian, inilah punca sebab musyarat Allah Ta'ala suruh kita bila nak baca Quran, dia suruh kita baca A'udzubillah. Yang mana dah pandai baca, dia bagi wah-wah dalam pemikiran itu. Lepas tu dia wah-wahkan pula dalam kalbu. Strategi dia menulis operasi dia gerak kerja dia sampai syaitan Allah Ta'ala kata maka dia halus tak nampak maka kena minta bantuan Allah supaya dia dapat jaga kita daripada diganggukan oleh syaitan terutama kita nak baca dalam Allah iaitulah firman Allah Ta'ala. Ingat firman Allah nak bawa kepada hak. Manakala syaitan pula dia tarik kita dengan magnet yang berlawan, berlawanan arus, dia nak tarik manusia kepada batin. Maka dengan sebab itulah dia sedaya upaya menjauhkan manusia daripada Quran, menjauhkan manusia daripada isi Quran, menjauhkan manusia daripada amalan Quran, menjauhkan manusia daripada penghayatan Quran, pemahaman Al-Quran. Itu satu yang kita ulangkan dalam yang seterusnya kita diminta baca Alhamdulillah juga supaya kita ini dapat mengeluarkan rasa berat apa yang ada di dalam hukum hakam Quran itu. Kerana dia yang berhubung kilo supaya kita rasa berat. Bukan Allah yang berhubung kilo keren al-tahtimah. Dia yang berhubung supaya kita rasa berat. Sebab bila ayat Quran kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini juga dalam bentuk yang dia akan hasil manusia. Firman Allah Ta'ala dalam surah Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah aku turunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran itu untuk menyusut dan memberatkan kamu, untuk membebankan dan mencelakakan kamu, untuk menyakitkan kamu. Allah Nabi tapi setan nanti
dia tumbuh dalam was-was kita, dia tumbuh dalam pemikiran kita. Dia ketika tahu Quran yang kita jadi beban, Quran tak turun dulu kan senang, tak perlu buat-buat. Itu pun Quran kita kena buat tu, kena buat ni, kena tinggal tu, kena tinggal ni. So kalau Quran tak turun senang boleh buat apa? Tu yang saya tak so. Mereka kerja kita fikir tu. Tuan, dia nak kita kalau tak Quran yang kita disuruh yang lain, dia rosakkan kita dari segi bersyarat Quran. Guru yang tidak Quran, Nabi Muhammad. Tuan-tuan Imam Bukhari wa hadis kita ada 7 ribu dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Dia kelas daripada 600 ribu hadis. Tolong yang lain yang dia bagi masuk dalam kitab dari 7 ribu ulang dari sebenarnya bagi yang tak ulang. Hantu kita nak buat juga bagi itu kita memakai juga Allah. Jauh pada lebih. Maka tuan dan aku setengah sabar. Sudah pasti kita tahu jawapan saya. Dia akan bawa mai kepada kita macam-macam. Contohnya kamu ajak orang bukan Arab. Quran itu Arab. Susah. Payah. Tak payah mengaji bahasa Arab, buku tafsir banyak, memutih pun banyak tafsir. Bacalah tafsir-tafsir memutih. Saya belajar Arab tak ada juga belajar Arab, kita nak tahu Quran kita. Oh kali itu, nak tahu Quran mesti belajar Arab. Kadang-kadang orang belajar Arab nak berlakon, nak faham Quran baca tafsir memutih. Batu belakang aku tak lalu dah bagi anak tahu apa yang ada dalam Quran. Telah menghancur. Sebab amal kata kita baca penulisan atau tafsir orientalis, itu yang kita suka baca sana. Tafsir yang musuh-musuh Islam. Apakah ini? 10% poison. Bukan poison merosakkan badan, tapi poison merosakkan pemikiran. Racun merosakkan pemikiran. Racun merosakkan dalam kasih kabar. Jika saya tak bagi anak, dia tak baca Al-Quran. Dia tak ada program apa buku yang menterjemahkan Al-Quran. Program buku yang tadi baca tergaruh apa yang dibutuhkan. Rosak dalam segi pemikiran, pemahaman. Sebab dia tidak ada kekuatan dan kapasiti untuk menapis racun-racun yang dimasukkan dalam pendidikan, kerana dia tidak mengerti daripada dasar, tidak mengerti daripada asas. Maka apa jadi? Dengan macam-macam itu dia terang. Bila terang, dia berikan dan suruh kita terang semua. Baiklah, kita lanjut dengan ini. Baiklah, kita berkata ada orang itu berada satu. Itu yang kita lanjut. Tak dapat tidak faham Quran balik kepada basic dia, bahasa. Ibu-ibu perkataan Arab dalam bahasa Arab yang telah dilainkan, yang telah dijadikan bahasa Malaysia, bahasa lain bercampur dalam apa? Sebab bayar setan yang kata dia adu di antara budaya. Kenapa dan
Kenapa Allah Ta'ala suruh kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim? Kita nak baca Quran. Sebab dia adalah sebab Quran membawa kepada hak, sedangkan iblis dan syaitan nak bawa kepada batil. Maka sebab itulah kita kena minta tolong supaya Allah lindung kita daripada gangguan-gangguannya yang pasti dia tidak akan biar kita lapang dan senang untuk membaca kalam Allah itu. Nak baca saja pun tuan-tuan. Kita nak habis surah Al-Anbiya ni kan. Bahawa setelah bilang-bilang habis satu surah 5 ayat. Kita tak mau sentuhan. Tubah pokok ini telah kita belakang. Baca tak habis ni. Umat main suruh baca bilang. Selalu umat bilang cakap. Dan umat sampai 17 dan 18 nak habis satu surah Al-Kahfi. Baca Alhamdulillah, insyaAllah selamat kita daripada gangguan yang surah dengan Muslim. Baik, habis ayat yang pertama. Di dalam ayat yang lain tuan-tuan, Allah Ta'ala ada sebut juga kegunaan a'udzubillah ni. Lain daripada kita baca Quran, Allah ajak kita juga untuk baca dia ketika kita merasa diganggu bukan oleh syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Apabila kamu merasakan, apabila kamu ditimpa dengan godaan bisikan daripada syaitan, maka bermohonlah lindung dengan Allah. Rasa yang kita tak nampak, rasa nak marah, baca Alhamdulillah. Lepas tu antara kita bisikan godaan yang masuk ke ibadah kita, syaitan ini ialah lebih marah. Yang kedua lebih subhah masuk dalam badan. Jadi apabila dia rasa godaan syaitan ataupun bisikan syaitan, mari untuk suruh kita, dua hasut kita buat sesuatu yang Tuhan suka, tinggal sesuatu yang Tuhan suka, maka bacalah Alhamdulillah. Ini Allah suruh surah Al-A'raf. Surah Fussilat kepada tuan Allah Ta'ala sebut, wa imma yazghannaka minash shaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Itu dalam surah Fussilat. Hadir dalam surah Al-Imran, surah Al-A'raf, surah Al-A'raf Allah Ta'ala bersama juga. Allah Ta'ala kata apabila kamu merasa dia main isi dan hasut goda kamu sesuatu yang buruk, cepat-cepatlah minta lindung dengan Allah dan minta lindung dengan Allah. Contohnya Geleng air setan ini cepat. Bila rasa kata ni kita dah sebelum layan dua sambut lagi. Dia panggil dia bermain jatuh lah, boleh tambah lagi. Kita pun suami pun sama dengan juga Tuhan. Dia panggil dia bukan Tuhan, Iblis, syaitan ini, ciri.
yang bentuk watak setan ini dari bisik. Dia jawab jadi. Lagi pula dia bagi kat diri pula. Jawab jadi. Jawab. Ini sikit ni. Ini jawab. Dia main bisik kat lagi pula. Jawab jadi. Tak sudah. Maka tak sudah. Waqtima ta'amubillah bisyaitan. Di semua syirik setan nak bagi kita lari daripada jalan Allah supaya ikut jalan dia. Itu antara kegunaan ta'amubillahi minasyaitanir rajim. Lain daripada kita nak baca Quran, kita juga disebutkan dalam ayat Al-A'raf dan ayat Fussilat boleh dibaca ketika rasa godaan dan hasutan syaitan itu menimpa diri kita, maka cepat-cepatlah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Satu ayat baru Islam apabila dari semua sudut yang kita cuba ambil faham dan istifadah faedah daripada ayat 98 itu. Baik. Ayat 99. Innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya dia tidak ada baut, tidak ada kuasa ke atas orang-orang yang beriman dan ke atas orang-orang yang bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nak tengok sultan apa itu bawa kuasa. Ulama tafsir kata dua makna sultan yang Allah Ta'ala nantikan dimiliki oleh syaitan. Allah kata innahu laysa lahu sultan. Bagaimana kekuasaan, bagaimana yang syaitan tak dapat? Pertama ialah hujah. Dia tidak hujah dalil bukti sama. Dia tidak ada hujah dalil dan bukti terhadap bawaannya, terhadap godaannya, terhadap hasutannya, terhadap promosinya, terhadap kempennya. Dia tak ada dalil. Dia hanya pakai bagi hawa nafsu kita saja. Tapi dia tidak ada asas. Itu Allah nantikan. Apa yang syaitan suruh, apa yang syaitan ajar, apa yang syaitan suruh, semuanya tidak ada hujah, tidak ada dalil, tidak ada bukti. Itu satu Allah nanti. Yang kedua, Allah nantikan kudrat kuasa yang secara mutlak tak kuasa manusia, paksa manusia dalam. Tentu kalau dia dipaksa kita untuk buat jahat, kita tak dosa. Sebab kita ni masjid alaih, kita dipaksa oleh dia. Maka sebab itu Allah Nabi siap setan dalam kuasa nak paksa. Tapi dia hanya ada kuasa promosi, kuasa kempen, kuasa nikah. Zayyana lahum syaitan a'malahum. Dia menghiasi mereka amalan-amalan kamu supaya kamu sesat. Maka dua sultan yang kita mesti dekati. Jadi penafian sultan kuasa dua. Satu tidak ada bukti dan hujah, dan satu lagi tidak ada kudrat kuasa untuk paksa manusia buat jahat. Tidak ada, melainkan hanya timpi promosi manusia itu sendiri yang dipilih untuk buat tolak promosi Allah, tolak promosi Rasulullah, biarkan promosi dia, kuasa di tangan manusia yang pilih. Kita bukan makhluk paksa macam mereka. Wallahu ta'ala
doa yang tidak pernah terdengar, nafsu yang tidak pernah kenyang, dan ibadah qalbu yang tidak pernah khusyuk. Lindungi kami tempat-tempat barat ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin.